Assalamualaikum. Salamun kalami Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Jika Syurga dan Neraka Tidak Ada, yang dinyanyikan oleh Ahmad Dhani dan Chrisye. Liriknya ditulis oleh Ahmad Dhani. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan syurga? Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Biasanya kalau orang buat amal ibadah, tak lari dan tak bukan mesti mengharapkan pahala dan syurga. Sebagaimana yang kita tahu pada umum, daripada kecil kita diajar oleh syurga untuk segala-galanya. Untuk bila kita melakukan inginkan sesuatu, kita inginkan syurga. Kerana di dalam syurga itu biasa kita dengar di dalam cerita macam-macam ada bidadari makan buah, makin sedap, dan makin ada dan sungai mengalir dan istana dan sebagainya, dan kekallah kamu di dalamnya. Sebab di dalam Quran pun ada sebut dalam surah Ankabut ayat 58, surah An-Nisa ayat 122, surah Al-Hadid ayat 12, surah Muhammad ayat 12, surah At-Taubah ayat 72, Al-Maidah 85, Ibrahim 23. Dalam surah tu banyak menceritakan tentang syurga yang kekal di dalamnya. Tapi apa yang kita nak kena faham yang kekal, yang dikatakan kekal? Sebenarnya yang dikatakan kekal, sebenarnya apa yang perlu kita faham erti kekal? Sebagai contoh, kita tahu dalam syurga itu kekal dari mana kita kecil. Ini yang orang selalu berebut-rebut ni, buat amal ibadah ni. Dia berebut-rebut untuk mendapatkan syurga tu. Tapi sebenarnya kalau kita nak kena faham lah betul-betul lah, syurga, kalau kita faham syurga, neraka. Okey. Syurga, neraka kekal. Kekallah kamu di dalamnya buat selama-lamanya. Tapi apa yang kita nak kena faham di sini? Kalau kita tengok syurga dengan neraka, ini diciptakan. Betul tak? Sebab ini diciptakan. Diciptakan. Maksudnya diadakan lah. Okey, kalau diadakan ni maksudnya kalau kita faham, tiap-tiap yang ada pasti akan binasa. Tapi dalam ayat Quran kata, kekallah kamu berada di dalamnya. Tapi kalau kita faham nak kena kekal, kekal yang macam mana? Kekal syurga, neraka. Lepas tu ayat ni dia mengatakan diadakan. Tapi bila kita faham ayat yang mengatakan diadakan, setiap-tiap yang diadakan pasti ada pencipta dia. Kita sekarang nak pencipta ke nak yang diadakan yang kekal? Tapi perlu kita faham sebenarnya untuk kita faham dalam proses untuk kita mengenal diri. Kalau kita orang dalam mengenal diri ni, dia panggil kita tak berharapkan kepada syurga neraka ni. Memang tak berharap langsung. Sebab apa? Tiap-tiap yang ada ini pasti akan binasa. Tiap-tiap yang diadakan itu pasti akan binasa. Kerana apa? Sebab benda itu diadakan. Kerana dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 pun ada mengatakan, Kuluman alaihim fan wa yaqulu wajhu rabbuka wa jalali wal ikram. Sebab dalam ayat tu pun dia ada mengatakan tentang
tiap-tiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal hanya Allah Ta'ala itu sendiri, wajah Allah itu sendiri. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27, ayat 28 pun dia mengatakan nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Tapi perlu kita faham, nikmat mana hendak kamu dustakan. Kalau kamu faham yang diadakan dengan yang kekal, iaitu Allah Ta'ala itu sendiri, pasti kamu akan pilih mana? Mesti orang akan cakap nak Allah Ta'ala. Tetapi kenapa kamu hanya memilihkan yang diadakan? Setiap yang diadakan ini pasti akan binasa. Tiap-tiap yang diadakan itu pasti akan binasa. Cuma kita diadakan dan kita belajar pada yang umum ini supaya kita faham dan kita berfikir, kita buat sesuatu itu mahukan syurga ke takutkan neraka. Kat situ kita nak kena faham. Sebab bila kita buat amal ibadah pun, dalam niat pun last sekali kita kata lillahi ta'ala. Tetapi kenapa masa last sekali kita akan cakap minta doa? Tapi kita kena faham minta doa tu macam mana. Nak kena minta, kamu tak percaya ke apa yang aku telah berikan? Tuhan pun dah berkata sebegitu. Tapi kita nak kena faham, kenapa dia mengatakan syurga dan neraka ini tidak kekal? Yang kekal hanya Allah Ta'ala. Dalam surah yang saya sebutkan tadi, Al-Ankabut ayat 58, An-Nisa 122, Al-Hadid 12, Muhammad ayat 12, At-Taubah ayat 72, Al-Ma'idah ayat 85, Ibrahim ayat 23. Dalam banyak-banyak surah yang saya sebutkan ini tadi, benda itu akan binasa. Kerana apa? Dan dengan surah Ar-Rahman ayat 26 dengan 27 tu terus habis ayat ni. Kerana tiap-tiap yang diadakan itu pasti akan binasa. Kerana ayat ni menceritakan kekal. Yang kekal itu, yang kekal ni siapa? Yang Maha Pencipta ni yang kita nak, bukan yang diadakan. Pada umum kita perlu faham, yang diadakan itu supaya kita buat diadakan. Setiap agama itu mesti ada pembalasan untuk mengharapkan. Sebab dia masih lagi mengharapkan. Kalau kita faham masih lagi dia mengharapkan, dekat situ kita bagi orang yang ada akal fikiran yang waras, yang cerdas, yang dedikasi, yang banyak berfikir tentang akan ketuhanan, dia pasti tahu dekat sini rupanya ada yang lagi kekal. Bila kita faham ada yang lagi kekal, maka kita akan tahu tiap-tiap yang diadakan itu pasti akan binasa. Untuk kita faham benda ini, sebenarnya dia nak menceritakan, sebenarnya kita buat amal ibadah ni kerana apa? Dekat sini ya, kita dah lari. Kalaulah kita buat amal ibadah itu kerana nakkan syurga, sebenarnya kita dah tidak kepada Allah Ta'ala. Kita nak ke Allah Ta'ala, bukan kepada syurga. Kalau kita buatkan syurga, secara automatik takutkan neraka. Sebab tu kita nak kena faham, kamu buatkan amal ibadat ini kerana kan syurga ke kerana kan takutkan neraka? Ke kamu nak Allah Ta'ala itu sendiri? Kalau kamu nak Allah Ta'ala sendiri, pasti kamu akan tahu bagaimana hendak kamu sampaikan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan dalam niat kamu pun, yang terakhir pun kamu mengatakan lillahi ta'ala. Tapi kenapa kamu masih lagi meminta-minta? Kerana nak ke syurga. Tapi kita nak kena faham, syurga ni macam mana, neraka ni macam mana, yang kata kekal ni macam mana. Tetapi ayat surah Ar-Rahman ayat 26 dengan 27 ni mengatakan pasti akan binasa. Kita nak perlu faham ayat itu macam mana sebenarnya. Kalau kita faham ayat tu memang simple. Sebenarnya dalam diri kali ini dia mengatakan kamu itu buat amal ibadah kan syurga nak apa sebenarnya? Kalau kamu betul-betul buatkan kerana Allah Ta'ala, kamu jangan sesekali mengharapkan pada syurga dengan neraka. Itu sebenarnya dia memberitahu kepada kita supaya kita tidak duduk kepada syurga dan neraka. Hendaklah kamu duduk kepada yang kekal. Apa yang dikatakan kekal? Kalau kita faham yang kata kekal tu macam mana, pasti benda tu kita akan tahu menuju dia macam mana. Sebab benda tu dia sentiasa menuju. Dia sentiasa proses. Bila kamu telah binasakan, dia akan katakan balik syurga itu yang diadakan, neraka itu pun diadakan. Yang katakan kekal ini yang macam mana sebenarnya. Tiap-tiap yang ada itu mesti ada tempatnya. Syurga itu wujud, neraka itu wujud. Tetapi itu proses untuk kita faham. Bagaimana yang kita nak katakan yang binasa itu tadi?
Yang kata binasa, bila dah semuanya binasa, yang ada hanya Allah Ta'ala itu sendiri. Surah Ar-Rahman ayat 27, dia mengatakan yang kekal itu tadi. Tapi bagaimana yang kita nak katakan yang kekal? Bila kita tahu yang ini kekal ni macam mana, pasti kita akan tahu benda itu macam mana. Sebagai contoh, kita nak kena tahu yang katakan kekal. Tadi kita dah katakan benda itu kekal macam mana, binasa macam mana. Sekarang ni perlu kita faham. Okey, sekarang ni perlu kita faham yang dikatakan kekal. Okey, kalau kita kata kekal, sifat Allah Ta'ala iaitu wujud, kidam, baqa. Wujud itu ada, kidam itu sedia, baqa itu kekal. Okey, kalau kita faham wujud ni wujud. Kalau kita faham wujud, ini kidam, ini baqa. Okey, ni baqa. Kalau kita faham wujud, kidam, baqa, iaitu ada, sedia, kekal. Ini orang panggil sifat kaya Tuhan. Yang ini dia panggil sifat kaya Tuhan. Macam mana yang dikatakan sifat kaya Tuhan? Kalau kamu tahu menuju dalam alam kerohanian, kamu fahamlah benda ni macam mana. Sekarang ni kamu kena faham benda ini. Bila kamu faham benda ni, kamu tahulah benda yang mana yang dikatakan kekal. Kekal, sebenar-benar kekal. Kita nak kena faham yang kata kekal ni macam mana. Sebab apa? Dalam setiap perjalanan yang diadakan, tiap-tiap permulaan pasti ada kesudahan. Tiap-tiap kesudahan macam mana kita tahu. Tetapi sifat kaya Tuhan itu, permulaan Allah Ta'ala ni yang sedia ini tidak ada permulaan. Baqa ni pun tidak ada kesudahan. Ulang balik, kita kena faham tiap-tiap permulaan Allah Ta'ala ini, dia dah sedia ada, tidak ada permulaan. Kekal Allah Ta'ala ini tidak ada kesudahan. Ini yang perlu kita faham. Macam syurga diadakan. Syurga ni diadakan. Neraka ini pun diadakan. Tiap-tiap yang diadakan pasti akan binasa. Kerana apa? Kita dah faham tadi, yang kita bincangkan tadi, tiap-tiap yang diadakan pasti akan binasa. Yang menciptakan itu yang kekal, yang diciptakan itu pasti akan binasa. Sebab tu dalam diri dia ada sebut, apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka atau inginkan syurga. Sebab kita sebenarnya nak kena faham, yang dia menjadikan neraka dan syurga supaya kita faham tiap-tiap agama itu pada mulanya dia memberi kita bertatih. Kita janganlah buat sampai benda ni dalam cerita macam ni kita harapkan macam ni je. Ini tak ada. Kita dua cerita ni je. Tapi bila kita dah sampai satu peringkat, kita fikir, apa yang aku buat sebenarnya ni? Aku nak apa? Tapi sampai satu tahap, bila seseorang itu ada kesedaran, iaitu diri dia sendiri, dia mula mencari alam kerohanian. Dia mula cari benda ni, ketuhanan ni tadi, iaitu sifat kaya Tuhan. Dia telah mencari, dia punya perjalanan, dia cari. Tapi kalau orang yang tidak berfikir, tidak ada apa, dia hanya mengharapkan syurga, takut neraka, buat amal ibadat. Sebab tu Tuhan tu memberi kita satu permulaan, satu ujian. Tiap-tiap yang diadakan itu, diadakan ini, semua ni, neraka dan syurga ini adalah ujian bagi kamu, membuat ke atas niat kerana apa? Walaupun niat kamu, lisan kamu, hati kamu mengatakan Allah Ta'ala, tetapi yang Maha Pencipta tahu sebenarnya kamu inginkan syurga, bukan inginkan aku. Kalau kamu inginkan aku, maka kamu tidak perlukan syurga dan neraka. Kita kena faham. Sebab tu kita nak kena faham. Dan lirik dia memang tekankan betul-betul. Adakah kamu buat amal ibadah kerana takutkan neraka, atau inginkan syurga? Atau inginkan syurga, takutkan neraka? Sebenarnya kamu itu saja yang tahu. Hanya diri kamu itu hanya inginkan apa sebenarnya. Tak perlulah kita nak kata orang ni sesat, tak nak kata syurga. Itu dia sendiri, itu hak dia masing-masing. Sekarang ni tak payah cerita pasal orang. Kalau kita cerita pasal orang, kita saja rasa betul. Sekarang ni kita cerita pasal kita ni yang tak pernah betul. Kita menceritakan, adakah aku ingin syurga, adakah aku takutkan neraka.
Jadi sekarang kamu nak apa? Walaupun lisan kamu mengatakan nak Allah Ta'ala, aku tak nak apa-apa, aku tak nak syurga, aku tak nak neraka, tapi aku nak Allah Ta'ala. Persoalan dia sekarang, bagaimana kamu itu menuju kepada Allah Ta'ala? Setiap yang sesuatu itu ingin sampai padanya, pasti ada tanda-tandanya. Bukan kita main sebut lafaz cakap pandai, dia mesti ada tanda-tanda dia. Jadi kat situ kita nak kena faham benda ini sebenarnya macam mana. Tapi kalau kita faham benda ni, diri kamu itu menuju kepada mana, barulah kamu tahu kamu itu siapa sebenarnya. Dalam diri kali ini dia menekankan kepada kita, kamu itu sebenarnya nak apa? Syurga ke neraka? Ke Maha Pencipta semata-mata? Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Jika syurga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita bersujud padanya? Jika syurga dan neraka tak pernah ada, masihkah kita menyebut namanya? Apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni? Tadi kita menceritakan tentang adakah kamu inginkan syurga dan neraka, tapi kira kali ni dia menterangkan lagi, menjelaskan lagi, anda syurga dan neraka tidak pernah ada, adakah kamu bersujud padanya? Katalah kamu buat amal ibadah. Dekat sini bila kamu buat amal ibadah, dia menceritakan tentang syurga dan neraka. Kita kalau buat satu apa benda pun mesti nak dapatkan hasil. Nak kerja pun mesti nak dapat upah. Begitu juga buat amal ibadah, mesti nakkan syurga. Betul. Setiap manusia pada permulaan nak melakukan satu pekerjaan akan berfikir sebegitu, ingin mengharapkan pembalasan. Mana ada orang nak buat kerja tanpa pembalasan? Nak kerja pun mesti nak upah, nak gaji. Begitu juga dengan syurga neraka. Itu sebab dah step lari. Jadi kita nak kena faham kalau kamu buat amal ibadah kerana kan syurga dan neraka, habislah. Kerana kamu lupa yang menciptakan. Jadi sekarang kamu nak menuju kepada yang menciptakan, pencipta, bukan yang diciptakan. Tapi dekat situ kita nak kena faham, anda syurga dan neraka tidak pernah ada, adakah kamu sujud padanya? Persoalan dia sekarang kita nak kena faham. Tadi kita mengatakan kalau kita buat amal ibadah mesti nak harapkan pembalasan. Andailah kamu buat amal ibadah itu tidak mengharapkan pembalasan, anda syurga dan neraka itu tidak pernah ada, kosong je kamu buat amal ibadah, tidak ada pembalasan, adakah kamu betul-betul menyembah padanya? Dekat sini, jujur tak diri kamu itu? Adakah kamu menjadi seorang yang begitu jujur ke tidak? Jadi kita nak kena faham. Sebab tu lirik tu dia ada sebut macam tu. Lepas tu lirik dia ada sebut lagi, jika syurga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Macam kita katakan tadi, bila syurga dan neraka tidak pernah ada, adakah kamu menyembah padanya? Jika syurga dan tidak pernah ada, adakah kamu menyebut namanya? Maksudnya kita nak kena faham, adakah kamu buat yang amal ibadah berterusan kerana dia? Kalau tidak ada pembalasan, memang kamu tidak akan membuat. Jika kamu buat satu pekerjaan hanya mengharapkan pembalasan, maka kamu tidak pernah ikhlas. Kerana dalam ikhlas itu dia ada peringkat-peringkat. Ada ikhlas muntasad, ada ikhlas muntasid, ada ikhlas muntaha. Sebab tu dalam filem Ramli pun ada sebut baik ada makna. Itu masih lagi ikhlas. Walaupun bercakap ikhlas, tapi masih lagi ada makna, masih lagi mengharapkan pembalasan. Begitu juga yang dia mengatakan syurga dan neraka. Dekat situ dia dah lari. Sebenarnya kalau kita nak faham bab syurga dan neraka ni, dia ada sebut dalam kisah, dalam riwayat para sufi dahulu, iaitu kisah Rabi'atul Adawiyah. Dia memang terkenal lah bab-bab amal ibadat ni. Memang dia betul bersungguh-sungguh nak bersihkan hati dia dalam dia punya kisah Rabi'atul Adawiyah. Dalam kisah Rabi'atul Adawiyah ni, kali ni dia ada menceritakan tentang syurga dan neraka. Kita ambil satu contoh lah kisah pedoman dia. Rabi'atul Adawiyah ni, dia buat amal ibadat memang terlalu fokus, sampai dia khatam Quran berkali-kali, sampai dia buat amal ibadat, sampai sekali itu dia belajar ilmu sufi, iaitu ilmu tasawuf. Lepas dia belajar ilmu tasawuf tu, dia mulalah mengembara ke dalam kerohanian diri dia. Dia cari sampailah satu tahap tu dia faham dia ada anak murid yang ramai, dan sampai satu anak murid dia seorang tu bertanya kepada dia. Dia buat amal ibadat. Rabi tu buat amal ibadat ni, buat tu datanglah ada orang ni tengah mengaji terus, tiba-tiba ada orang datang.
Tanya Rabi'ah Adawiyah, kamu buat amal ibadat ini kerana tidak penat ke buat siang dan malam tanpa henti? Rabi'ah Adawiyah pun mengatakan, aku buat selagi aku hidup, aku akan berterusan buat amal ibadah kepada Tuhanku. Dia mengatakan. Sampai satu tahap, lepas tu ada orang yang sama juga dalam satu kelompok tu mengatakan, tanya, adakah kamu membuat amal ibadat ini kerana Allah Ta'ala? Rabi'ah Adawiyah pun kata, ya, aku membuat amal ibadat ini kerana Allah Ta'ala, kerana aku mencintainya. Sampai Rabi'ah Adawiyah pun sampai mengatakan, aku tenggelam dalam lautan cintamu. Dia tenggelam. Itu kata-kata Rabi'ah Adawiyah, aku tenggelam dalam lautan cintamu. Biasa kita pernah dengar ayat tu kan. Jadi dekat sini kita nak kena faham. Sampai Rabi'ah Adawiyah pun dia cakap macam tu, Rabi'ah Adawiyah pun tanyalah balik yang orang datang ni. Lepas orang datang ni pun dia tanyalah macam mana, jadi kamu buat amal ibadah ni kerana apa? Dia kata, yang kelompok tu tadi, dia kata, kami membuat amal ibadah kerana kan syurga, takutkan neraka. Ketika itu Rabi'ah Adawiyah dalam keadaan diam dan marah. Terus dia tanya, jika kamu buat amal ibadah kerana nakkan syurga, takutkan neraka, maka itu kamu tidak ikhlas. Kerana kamu mengharapkan syurga dan takutkan neraka, kamu bukan mengharap kepada Tuhan kamu. Sampai orang ni terkejut. Kenapa buat amal ibadat katakan syurga, marah, tak nakkan neraka? Tapi orang tu rasa dia mengharapkan syurga ni direct kepada Allah Ta'ala. Bukan. Tiap-tiap sesuatu itu, bila kita pergi ke satu tempat, dia hanya satu tempat. Kita niat kita kalau nak balik kampung pun, kita akan ke satu kampung itu dengan satu tempat. Kita tak akan kata tempat itu dan tempat itu. Kita hanya satu tempat. Kalau kita kata ke syurga, dia akan ke syurga. Dia tidak akan kata Allah Ta'ala. Kalau kamu mengatakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Kalau kamu mengatakan syurga, syurga dah dia. Jadi ketika itu Rabi'ah Adawiyah memang marah. Lepas dia marah tu dia kata, jika kamu mengatakan kamu inginkan syurga dan takut dan neraka, maka celakalah amal ibadah kamu, dan sisilah kamu buat amal ibadah seperti itu sampai bila-bila. Baik, lepas tu orang tu diam, tercengang, tak tahu nak kata apa. Jadi orang tu pun tanyalah balik Rabi'ah Adawiyah, habis kalau begitu kau buat amal ibadah sebab apa? Rabi'ah Adawiyah pun mengatakan, aku buat amal ibadah itu kerana aku mencari redha Tuhanku, bukan aku mengharapkan syurga dan takutkan neraka. Jika amal ibadat aku ini keranakan syurga, kau bukalah pintu neraka itu seluas-luasnya dan tutuplah pintu syurga itu setutup-tutupnya. Itu Rabi'ah Adawiyah cakap. Sekarang ni, itu Rabi'ah Adawiyah kata dia ingin menceritakan, dia kata dia buat amal ibadat itu kerana nak redha Allah. Baik, kalau kita fahamlah redha Allah ini macam mana sebenarnya, itu masih lagi berharap. Sedangkan dalam kisah Nabi Adam AS, iaitu anak dia yang ada nama Nabi Allah Seh. Nabi Allah Seh ni anak Nabi Adam lah. Nabi Adam ni banyak anak, berketurunan kembar-kembar ke kembar, sampailah Nabi Allah Seh. Nabi Adam banyak menceritakan, memberi satu pengajaran kepada Nabi Allah Seh. Dekat situ, apa yang kita nak kena faham, sampai satu peringkat tu Nabi Allah Seh pun ada mengatakan kepada bapa dia, iaitu Nabi Adam AS. Dia kata, wahai bapaku, mengapakah dikau keluar daripada muka bumi? Maka Nabi Adam pun menceritakan dia digoda oleh Azazil dan sebagaimana yang kita tahu cerita kisah-kisah itu. Jadi sekarang Nabi Seh pun dia tanya kepada Nabi Adam AS, habis sekarang kalau dah keluar daripada syurga, kenapa kita buat amal ibadah untuk kan syurga, takutkan neraka? Nabi Adam pun berkata, kerana syurga itulah tempat yang kekal selama-lamanya. Neraka ini pun kekal selama-lamanya, tapi ini tempat penyiksaan, ini tempat ketenangan. Ketika itu Nabi Allah Seh pun dah ada mengatakan kepada bapa dia, jika aku ingin membuat amal ibadah, inginkan syurga dan tidak ke neraka, maka aku tidak membuat amal ibadah kerana Tuhanku. Ketika itu Nabi Adam AS terdiam.
Anak dia berkata sebegitu. Cerita ni jarang kita pernah dengar. Biasa kita pernah dengar dia kata kata-kata nasihat, tapi ketika itu dia menceritakan tentang itu. Jadi sekarang lepas Nabi Allah Seh pun dia mengata sedemikian, Nabi Adam pun berkata, aku buat amal ibadat ini bukan keranakan syurga dan takutkan neraka, tapi aku nak mendapatkan redha Allah. Nabi Allah Seh pun mengatakan, jika sedemikian bapaku, niatmu ingin mendapatkan redha Allah, maka kamu bukan mengharapkan menuju kepada pencipta kamu. Oh, sampai macam tu. Tadi kita menceritakan kisah Rabi'ah Adawiyah. Dia memberitahu kepada kelompok dia, orang-orang dia kata, kalau kamu mengharapkan syurga, takutkan neraka, maka sia-sialah amal ibadah kamu. Dan orang tu pun mengatakan, kamu macam mana? Rabi'ah Adawiyah pun kata, aku buat amal ibadah kerana nak redha Allah. Nabi Allah Seh sendiri mengatakan kepada bapa dia, aku bukan mengharapkan syurga dan takutkan neraka, dan aku bukan nak redha Allah. Kita kena faham, redha Allah ni pun masih belum. Jadi kat sini kita kena faham, kalau kita mengatakan syurga dan neraka ni pun dah habis pancung, apatah lagi redha Allah Ta'ala. Jika situ kita nak kena faham bagaimana persoalan Nabi Seh tu, Nabi Adam terdiam ketika itu. Jadi kat situ kita kena faham, kalau kita buat amal ibadah kerana inginkan syurga, takutkan neraka dan ingin mendapat redha Allah, maka masih lagi sia-sia. Jadi kat situ kita nak kena faham, Rabi'ah Adawiyah seorang sufi pun mengatakan dia bukan syurga dan inginkan neraka, tak nakkan inginkan syurga dan tak nakkan neraka, tapi ingin redha Allah pun fail. Sedangkan Nabi Allah Seh pun mengatakan, aku bukan nak syurga, aku bukan nak neraka, dan aku bukan nak redha Allah Ta'ala. Sedangkan dia terus potong, dia mengatakan, aku bukan nak redha, aku bukan nak syurga. Jadi dia nak apa? Pencipta. Jadi sekarang dia ingin menuju kepada pencipta. Kita ambil kisah ni, kita tanya diri kita sendiri, kita buat amal ibadat ini sebab apa sebenarnya? Walaupun kita kata dalam cerita hakikat ni, kita kata syurga ni macam ni, neraka ni macam ni, kita nak pencipta macam ni. Itu cerita semua orang boleh cerita. Jadi sekarang kita nak kena faham, cerita itu menuju kepada diri kamu. Bila kamu dah tahu nak menuju kepada diri kamu, bagaimana kamu ingin sampai kepada pencipta? Jadi kat situ kita nak kena faham. Sebab tu dah ada kata dalam lirik tu, dia kata tadi, jika syurga dan neraka tak pernah ada, masihkah engkau bersujud padanya? Kat situ kita nak kena faham, jika syurga dan neraka tidak ada, masihkah engkau menyebut namanya? Sekarang ini, kalau syurga dan neraka tidak ada, redha pun kita dah buang. Tadi kita dah buang semua benda, kita dah ni, kita ada pencipta. Sekarang, bagaimana kita nak kena tahu proses benda ni? Ini orang kata sifat kait Tuhan, iaitu sifat salbiah. Kalau kata sifat salbiah, dia ada kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, macam itulah, wadah niat. Wujud ni dia sifat nafsiah, iaitu sifat satu saja, iaitu tunggal. Jadi kat sini kita nak kena faham, ini tiada permulaan, ini tiada kesudahan. Yang ini dia katakan kekal, iaitu sifat ketuhanan, iaitu sifat kait Tuhan. Dekat sini setiap manusia, iaitu diri masing-masing yang berjiwa itu, setiap berjiwa manusia, tidak berkira kamu itu agama apa sekali, apa pun kamu, macam mana pun kepercayaan kamu, pasti kamu akan menuju kepada sini. Kamu tidak mengharapkan benda-benda itu lagi. Tadi kita katakan syurga buang, neraka buang, redha pun buang. Jadi macam mana ini? Orang yang mengatakan redha pun masih lagi berharap. Macam mana kita nak menuju kepada pencipta? Dekat sini kita perlu belajar. Sebab itu kita kena ada guru. Bila ada guru, dia akan buka. Bila kita tidak ada guru, masa kita teka aku bukan nak syurga, bukan nak neraka, redha pun tak nak, aku nak Allah Ta'ala. Tapi tak tahu, hanya cakap, tidak ada kata putus. Bagaimana kamu ingin sampai kepada pencipta? Bila kamu ada berguru, kamu tahulah benda ni macam mana nak sampai. Sebab itu kena ada guru. Bila kita belajar tidak ada guru, maka guru kita siapa? Saya sendiri faham lah. Okey, dekat situ kita nak kena faham,
Sebab bila kita belajar berguru, dia ada ilmu, ada adab, ada tertib. Dekat situ kita kena ada. Ramai orang ada ilmu tapi tak ada adab. Ramai orang ada adab tapi tak ada tertib. Dia mesti ada 3: ilmu, adab, tertib. Tapi bila kamu nak sampai, bila kamu kena ada berguru, dekat situ bila kamu dah ada berguru, kamu kena ada sanad-sanad yang betul sampai wasilah kepada Rasulullah SAW. Dekat situ namanya disiplin ilmu. Ada orang belajar tapi tidak ada disiplin ilmu. Kita sekarang nak kena belajar, nak kena ada disiplin ilmu. Okey, macam mana yang dia katakan lirik tu tadi, hendaklah kamu betul menuju kepada pencipta. Bukan mengharapkan syurga dan neraka yang kamu betul tulus nak sembah, nak ni, aku bukan nak ni, nak bukan ni. Bukan. Tiap-tiap agama itu mengadakan untuk mengadakan semata-mata. Jadi sekarang kamu menciptakan. Sebab tu dalam permulaan sekali dia menciptakan iaitu tauhid. Bila kamu dah tahu itu tauhid, dia menciptakan benda ni saja. Bila kamu ada tauhid semata-mata pun susah. Kalau mesti kamu kena ada fiqh. Kalau kamu semata-mata ambil fiqh pun susah. Kamu kena ada tasawuf. Kamu kena ada tasawuf juga. Bila kamu tidak ada tauhid, kamu hanya ada fiqh, susah kamu menghukum orang. Kalau kamu ada tauhid semata-mata, kamu tidak tahu nak meletakkan hukum diri tu tadi, susah hukum alam itu. Bila kamu ada semata-mata tasawuf, rosak pula bumi ni. Dia kena ada ni. Tiga ni tauhid, fiqh, tasawuf. Dia panggil apa? Dia panggil 3 sendi agama. Ini yang dikatakan 3 sendi agama. Bila kamu tahu ini 3 sendi agama ni, ini tauhid, fiqh, tasawuf. Inilah pokok-pokok dia, inilah pokok-pokok kehidupan, iaitu diri. Tauhid, fiqh, tasawuf, 3 sendi agama. Jadi kat sini kita nak kena faham, bukannya kita main serbu je. Bila kita tahu orang ni, dia buat sesuatu benda tu bukan tak nampak, tak melambangkan orang yang betul ada agama. Orang yang betul-betul dia ada tauhid, fiqh, tasawuf, pakaian tu tak ada penting pada dia. Hati dia ni, kalbu dia ni menuju kepada pencipta. Kita sekarang mengikut pemakaian tu, itu hanya pemakaian. Tuhan tidak sesekali memandang pakaian kamu. Tuhan itu memandang kepada hati kamu. Walaupun seburuk-buruk kamu itu pemakaian kamu, tapi Tuhan tahu saja kamu. Daripada kamu pemakaian yang bagus, berpuluh-puluh kitab, boleh bercakap, macam-macam firman, hadis sekalipun, tapi hati ni masalah, out. Cakaplah macam mana pun, walaupun kamu tahu segala-galanya, tapi hati kamu itu fail. Okey, dekat situ apa yang kita kena faham, buatlah amal ibadat macam mana sekalipun, mesti betul menuju kepada Allah Ta'ala itu sendiri, pada pencipta itu sendiri. Jadi kamu kena tahu dan kamu perlu kenal diri kamu, iaitu man arafa nafsahu faka arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Tak kala mengenal dirinya, maka binasalah dirinya. Jadi kita nak kena faham, tiap-tiap yang ada itu pasti akan binasa. Syurga pun binasa, neraka pun binasa, redha Allah tu pun habis. Jadi sekarang kamu nak kena faham, betul-betul menuju. Macam mana kita dengar tadi dalam kisah Rabi'ah Adawiyah itu pun ada mengatakan, dia buat amal ibadah bukan nakkan syurga, bukan takutkan neraka, tapi inginkan redha Allah Ta'ala. Itu sufi tu. Sedangkan Nabi Allah pun mengatakan dia bukan inginkan syurga, bukan inginkan neraka, dan bukan inginkan redha Allah itu sendiri. Ini betul-betul peringkat tinggi. Bukan peringkat tertinggi untuk orang yang makam tinggi, tapi ini peringkat untuk pemahaman. Macam kita belajar, kita ada UPSR, kita ada PMA, kita ada SPM, kita ada diploma, kita ada degree, kita ada apa lagi, master, PhD, macam tu. Benda tak ada tinggi pun. Kalau kamu belajar, kamu rasa benda tak ada tinggi. Sesiapa yang mengatakan itu tinggi, sebenarnya ilmu itu tidak pernah tinggi. Yang tinggi itu ego. Siapa yang kata tinggi itu ego. Sebenarnya tidak ada tinggi, tidak ada istilah tinggi meninggi. Semua orang boleh belajar. Ilmu Tuhan itu luas. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati
Kerana sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Apa yang kita nak ambil kefahaman di sini? Kalau betul lah kita buat amal ibadah itu betul lah untuk sepenuh hati, untuk Maha Pencipta, untuk Allah Ta'ala, memang untuk dia semata-mata, benarkah kita ini betul sujud kepadanya? Memang kita ni benar-benar tulus ke kepada dia? Dia bukan cerita ikhlas, dia tulus terus. Tulus ni betul-betul direct. Ikhlas itu masih lagi kerana dikeranakan oleh sesuatu kerana. Tulus ni dia direct. Sebab tu dan diri tu dah dia kata memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Kalau kamu kenal ni, dia sentiasa 24 jam tanpa henti, memang sembah, menyembah, puji, memuji berterusan, walaupun dalam keadaan apa sekalipun yang kamu lakukan. Dekat situ kita nak kena faham, kalaulah kita buat amal ibadat ini keranakan dia oleh sesuatu kerana, maka kamu tidak ikhlas. Sebab tu dalam diri dia ada sebut benar-benar sujud sepenuh hati. Dekat sini kita nak kena faham, sujud, kalau kita tahu sujud, dalam semayang pun ada sujud, dalam apa jua pun dia ada sujud. Jadi kita nak kena tahu sujud tu macam mana sebenarnya. Kalau kita mengatakan sujud, contohnya kita nak kena faham, tiap-tiap semayang itu, amal ibadah itu, dia ada sujud. Sujud lah. Dalam sujud ni, dia mesti ada Tuhan itu di depan ke, di belakang ke, di kiri ke, di kanan ke, macam-macam. Tapi kebanyakannya orang mengatakan sujud ni Tuhan tu di depan lah. Kalau kita meletakkan Tuhan itu di depan, syirik. Tuhan itu bukan di depan, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di tengah, bukan di belakang, bukan di timur, bukan di barat. Kalau kita meletakkan Tuhan itu di depan, maka tak ubahlah serupanya kita ni macam mana yang konon kita kata orang tu kafir. Sedangkan orang yang betul-betul buat amal ibadah itu, Tuhan itu bukan di depan. Tapi sujud ni penting. Dan Quran pun ada mengatakan dalam sujud-sujud macam sujud tilawah, sujud sahwi, yang macam-macam. Ada yang kata sujud syukur lah. Semua itu ada dengan rahsia-rahsianya, bukan sengaja. Tapi dari segi benda tu, sebab tu dia kata dalam syariat ada hakikat, dalam hakikat ada syariat. Tapi kita nak kena faham syariat itu macam mana, hakikat itu macam mana. Bila kita faham betul-betul, hati bersungguh-sungguh seronok nak faham benda ni, baru kita tahu, oh sujud ni macam ni, sujud tilawah ni macam ni. Macam tu juga kalau kita tahu cerita kisah Allah suruh malaikat dengan Azazil sujud kepada Adam, tapi malaikat patuh, Azazil tak patuh. Tapi Azazil tak patuh. Jadi kat situ kita nak kena faham, sujud, Allah Ta'ala itu suruh sujud, jadi malaikat pun sujud. Sujudlah. Dia sujud apa? Kerana dia sujud kepada perintah Allah Ta'ala. Persoalan dia sekarang, kenapa Azazil tak sujud? Kenapa dia tak sujud? Kerana dia kata, kalau kita dengar cerita dia pada api lah, itu cerita tak nak cerita. Jadi sekarang kita nak kena faham, dia tak sujud kenapa? Dia kata, kenapa aku nak sujud? Kerana di dalam Adam itu pun ada dekat aku. Kenapa aku nak sujud? Kata pula malaikat, kita kena sujud. Ini perintah Allah Ta'ala, perintah Tuhan. Azazil pula tanya lagi, kamu itu sujud kerana perintah taat ke perintah patuh? Jadi sekarang persoalan dia, kita nak kena faham, sujud tu apa sebenarnya? Tujuan sujud ini apa? Jadi sekarang kita nak kena faham tujuan sujud. Kita tahu sujud semua dalam agama pun ada sujud. Masing-masing ada sujud. Rukuk ke apa semua ada, dalam masing-masing ada penyembahan. Tapi tujuan sujud itu apa? Jangan kita mengikut-ikut subhana rabbil a'la wa bihamdi, mengikut je macam tu. Jadi kita kalau buat macam tu, tak tahu maksudnya kita ni terikut-ikut. Itulah mengikut nenek agama moyang. Jadi sekarang kamu nak kena faham sujud itu apa? Apa tujuan sujud?
Jadi sekarang kita nak kena faham macam mana sujud itu. Tujuan sujud ni macam mana? Hanya guru kamu saja yang boleh buka. Jadi kita kena belajar. Sebab tu kena ada disiplin ilmu. Bila tidak ada disiplin ilmu, jadi kamu rasa macam apa benda ni? Aku selalu dengar itu mengenai diri semata-mata. Tapi bila proses-proses punya ada benda lagi tak tahu, itu kerana kamu perlu berguru. Bersihkan hati kamu supaya kamu bersungguh-sungguh. Bukan kamu terikut-ikut. Jangan terikut-ikut. Jadi bila kamu hanya terikut-ikut, macam itulah. Sampai bila kamu mengenal. Sebab tu saya pernah kata sebelum ni, kita selepas mengenal diri, adakah kita habis di situ? Orang kata mengenal diri, memang betul mengenal diri, tapi dia ada step lagi. Ada benda yang tak dibuka, ada benda yang dibuka. Tapi kita nak kena faham, buka tu apa, tutup tu apa. Buka apa, tutup apa. Jadi kita nak kena faham macam tu. Jadi sekarang kita nak kena tahu macam mana proses dalam lagu ni. Itulah dia sebenarnya. Baik, itu saja dalam bedah lirik kali ini yang bertajuk Jika Syurga dan Neraka Tak Pernah Ada. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Buat amal ibadah itu sebenarnya inginkan syurga ke takutkan neraka? Ke nak inginkan redha Allah semata-mata? Ke nak pencipta semata-mata? Jadi kita nak kena faham macam mana kan hati kita ni betul-betul menuju kepada mana. Kalau betul-betul nakkan syurga, syurgalah. Neraka, nerakalah. Nak redha Allah lah. Kalau betul nak pencipta, penciptalah. Jadi kita nak kena faham, lagu ni memang betul dia menekankan diri kita supaya kita mencari asal muasal diri kita sendiri, supaya kita tidak menjadi cacing yang dipijak selalu tapi tak mengenal erti tanah. Jadi kita nak kena faham. Itu saja sebenarnya lirik ni. Lirik ni menekankan kita supaya kita mencari asal muasal kita dan mengenal sejarah terdahulu, walaupun dia telah mengalami dan memahami tentang ilmu ketuhanan itu sendiri, tapi masih lagi tergelincir. Jadi kat situ kita nak kena faham betul-betul makna tersirat yang tersurat, yang apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan sunnah hadis, apa itu semua. Jadi kita nak kena faham, jangan sampai kita tersesat dengan oleh-oleh kalam-kalam itu sendiri. Okey, apapun yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.